Warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera, selamat beristirahat. Selamat bersama dengan kita pada malam ini menonton live saya sama-sama kita. Alhamdulillah, terima kasih kerana terus bersama dengan saya pada malam ini. Salam reformasi kepada rakan-rakan. Salam perjuangan, salam lawan tetap lawan kita pada malam ini insya-Allah. Terima kasih kerana menonton saya. Salam informasi daripada Ipoh, Khairul. Waalaikumsalam, syukur. Terima kasih. K. Yunis Setu Krishnan, terima kasih. Salam reformasi dari Kuala Selangor. Dari Sepanggar, Laskar Jagung. Said Husni, salam bro. Salam. Nicholas Chu, terima kasih kerana masih lagi bersama dengan saya pada malam ini. Masih lagi nak terus update kepada berita-berita terkini. Salam berhujung minggu. Terima kasih, syukur saat. Berkesebaran Muru Gesu. Kalmizan Halim. Dari Sungai Mazlan, daripada Sungai Udang, Melaka on. Terima kasih yang bersama dengan saya. Terima kasih. Terus lagi kita share kita punya video ini insya-Allah. Waalaikumsalam. Bon dari Perpaguh pun ada. Lawan tetap lawan Man Azman. Sarifuddin Abdullah, thank you. Welcome kerana terus support walaupun saya buat live, tapi yang penting kalau tak ada support pun susah juga kan. Salam informasi daripada Tampin Tok Mat. Terima kasih Tok Mat. Tok Mat ni tiap-tiap malam tengok saya punya live. Terima kasih. Anwar Yusof daripada Pandan Indah. Oh, tempat Rawizi ni. Assalamualaikum dari KL. Terima kasih. Daripada Banakam, daripada Bandar Rimbayu, Shankar. Terima kasih Shankar. Dari Gombak, macam-macam. Akan kita Robert Yong. Siburan Kuching. Oh, orang Siburan. Salam Robert. Isa Sufi Miling daripada Tenom Sabah. Oh, ni kopi Tenom sedap ni. Salam daripada UK. Ulu Kapit pun ada. Tawau Sabah pun ada. Alhamdulillah. Terima kasih daripada KK. Dari Seremban, Raja Sebari. Terima kasih. Isa Rasib daripada Melaka. Oi, ramai macam-macam. Apa cerita Is? Disabit kes lawan tetap lawan. Line clear di Kinabalu Sabah. InsyaAllah saya akan cerita pada malam ni. Disabit kes tak adalah. Tapi kita akan cerita apa yang akan berlaku, apa yang sedang berlaku. Kita akan bercakap tentang beberapa peristiwa. Kalau perasan ada 2-3 orang yang komen menggunakan posting saya itu. Menggunakan gambar saya itu. Dia ini merupakan jentera-jentera saya yang membuat solidariti sebab saya akan dipanggil pada hari Isnin. Saya akan ceritakan lebih lanjut berkenaan dengan perkara tersebut sebentar lagi. Dan kita rasanya pun sudah mengetahui siapa yang buat police report tersebut. Kemudian kita akan cerita juga tentang isu Mahathir, Anwar Guan Eng dan Mahathir. Saya ulang sedikit apa yang saya cakap malam tadi. Mungkin ada yang dengar, mungkin ada yang tak dengar. Tapi mungkin yang dengar pun tak berapa nak faham ataupun saya tertinggal beberapa fakta. Ada juga fakta-fakta baru, tak adalah baru tapi benda tu saya nampak hari ni lah. So kita cuba untuk sharekan benda tersebut insya-Allah. Kemudian saya akan bercakap juga tentang isu isu yang berkeliaran sekarang ini, iaitu Parti Baru Mahathir dan juga berkenaan dengan kes Gimong Eng lah saya sebut tadi. Dan ada satu berita mengatakan bahawa Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Parti Keadilan akan menyertai Muhyiddin. Malah sekarang ini sudah kecoh kononnya di istana. Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Muhyiddin Yassin pergi ke istana. Kecoh 2 hari ni di mana dikatakan mereka sekarang ini cuba untuk menukar Perdana Menteri Anwar menjadi Perdana Menteri dan sebagainya. Betul ke benda berlaku dan sebagainya kan? So itu antara cerita yang kita akan kongsi dan kita akan bawa pada malam ini insya-Allah. So clear. Video clear. So harap tuan-tuan dan puan-puan kalau boleh bantu saya. Yang paling penting sebenarnya bukan apa. Kita membantu ni adalah kita bantu dalam untuk sharing. Kerja saya ialah untuk saya sentiasa live setiap malam. Itu tugas saya. Tugas tuan-tuan dan puan-puan ni simple saja. Tugas tuan-tuan dan puan-puan adalah untuk share video saya sebanyak mungkin ke sebanyak grup, ke pelbagai tempat. Tujuan dia yang paling utama adalah untuk kita nak sebar luaskan apa yang kita sampaikan pada malam ini, apa yang saya sampaikan. Dan ramai juga yang bagi respon positif dan negatif dan sebagainya kepada apa yang berlaku, kepada apa yang saya ucapkan. Terima kasih kepada yang menegur. Ada yang benda betul, ada benda yang kurang tepat lah kita kata. Ada yang betul, ada yang kurang tepat. Yang saya kemukakan. Bukan sebab apa, kadang-kadang bila saya live menggunakan phone berbanding dengan menggunakan laptop, saya tak boleh cari maklumat. Maklumat tu tak jadi dekat hujung jari. So kalau
dia dekat dalam laptop, jadi senang saya boleh guna, saya boleh bicarakan terus, saya boleh cari fakta tersebut sebab dia dekat dalam laptop. Tapi bila saya guna phone ni agak sukar untuk saya nak apa orang kata, nak cari kadang-kadang certain fakta tersebut, terutama dalam keadaan kita terlalu banyak fakta going on dan sebagainya kadang-kadang. Tapi most of the time I will check and double check fakta tersebut untuk memastikan kalau sekiranya fakta itu tersebut tepat atau sebagainya. Tetapi walaupun kadang-kadang fakta itu tersasar sedikit, tetapi objektif ataupun penceritaan saya itu tidak tergugat dengan fakta yang agak tersasar. Maksudnya daripada segi naratif dia itu tidak berubah dan sebagainya. Jadi malam ni insya-Allah kita akan menyentuh sedikit mengenai apa yang saya maksudkan. Okey. Kita bermula dengan cerita kenapa kalau tengok dalam komen tu ramai yang pakai saya punya profil kan. Dia bermula sebab pada hari Isnin ini saya akan dipanggil untuk memberi keterangan berkenaan dengan satu laporan polis daripada commercial crime yang telah dibuat against saya oleh salah seorang kartel di dalam MPN Negeri Sarawak. Saya sekarang ini, dulu saya malas nak openly attack MPN Negeri Sarawak, tapi sebab dah ada kartel dalam MPN Negeri Sarawak yang buat laporan polis terhadap saya, maka tak salah kalau saya sebut orang tersebut, tetapi saya tak sebut dululah sebab informasi mengenai orang tersebut saya simpan dulu. Okay, saya simpan. Jangan ingat saya tak tahu bahawa anda telah membuat laporan, dan ingat saya tak tahu siapa yang membuat laporan tersebut. Saya akan dedahkan dalam beberapa hari lagi siapa orang tersebut. Bukan untuk attack tetapi sebagai peringatan. Kalau lain kali kalau nak menjilat tu agak-agak lah lagi kali kalau nak menjilat tu cek dulu fakta sebelum anda nak menjilat. Itu yang perkara yang paling penting. Sebab itu saya kata kenapa apa yang berlaku jadi tak adalah serius sangat. Sebab bila saya akan ditemani oleh peguam saya, saudara Syarul Azwad, peguam daripada Kajang, Kajang yang akan menemani saya pada hari tersebut, pada hari Isnin. Cuma saya tak nak bagi tahu lokasi di mana kerana saya tak nak kecoh-kecoh lah. Jadi tapi saya akan buat live pada kira-kira pukul 2 petang, 1 atau 2 petang pada hari Isnin ini. Saya akan buat live dan kita akan bagi lawyer saya akan membuat penerangan berkenaan dengan apa-apa yang outcome daripada keterangan tersebut. It's a normal keterangan. Pihak polis hanya menjalankan tugas dan tanggungjawab mereka, di mana bila ada orang buat report against kita, maka tugas mereka adalah mengambil keterangan tersebut. And this is a common process. Tidak ada apa yang kita perlu risaukan, dan sekiranya berlaku pun apa-apa berkenaan dengan perkara tersebut, maka insya-Allah kita boleh jelaskan dengan baik. So apa yang berlaku sebenarnya? Dia berlaku bermula sebegini. Apabila kan saya kata saya nak buat dinner. Ini bukan dinner dekat Kuantan tu. Dinner ni saya nak buat dengan Bangi Avenue. Fundraising dinner. Dia bermula apabila saya diinterview sebagai calon Parti Keadilan Rakyat. Calon je, bukan saya akan jadi bukan saya akan menjadi calon. Ini saya cerita ni sebab apa? Sama nama baik saya sudah dicemar. Saya sebenarnya tak nak cerita pasal benda ni. Saya diinterview jadi calon lah, apalah. Asal ceritanya, nama saya tidak tersenarai pun sebagai salah seorang calon untuk pilihan raya negeri Sarawak. Kenapa nama saya tidak disenaraikan? Kerana ramai kartel-kartel di dalam MPN negeri Sarawak itu tidak mahu menyenaraikan saya sebagai calon pilihan raya negeri Sarawak. Despite of apa yang saya buat dan sebagainya. Dan to be honest, I don't really care. Saya tak kisah pun jadi calon ke tak jadi calon, because objektif saya adalah untuk reform. Memperbaiki ni bukan setakat memperbaiki negara, tapi saya nak memperbaiki parti. Dan saya tahu once saya against kartel-kartel ini, akan ada mereka yang akan menentang saya dan memastikan saya tidak akan mempunyai suara pun. Dan mereka tahu kekuatan-kekuatan yang pasukan kami, bukan saya, tetapi pasukan kami ada. Dan dia tahu bahawa pasukan saya ada di seluruh Sarawak. Dia tahu benda tersebut. Tapi tak mengapa, tak ada hal pun. Nama saya naik di Biro Disiplin pun saya tahu. Saya tahu siapa yang buat laporan ke Biro Disiplin. I know what's going on. I have eyes and ears yang mana pergi sampai ke pihak atasan. Cuma Alhamdulillah, setakat ini pihak atasan nampak bahawa benda ini adalah terlalu remeh. Dan benda ini bukanlah satu kesalahan pun. Saya tidak pernah menghina parti. Saya tidak pernah menghina presiden. Saya tidak pernah pun memburuk-burukkan perjalanan. Malah saya antara orang yang memperjuangkan Parti Keadilan Rakyat, yang memperjuangkan agenda reformasi. Cuma saya menghalang pengkhianatan. Kenapa saya menghalang pengkhianatan? Apabila berlaku pengkhianatan sebelum peristiwa Sheraton,
Saya dan rakan-rakanlah antara mereka yang memegang cai Rafizi tahun 2018 dalam pemilihan parti, di mana Rafizi sampai kena pukul, di mana Rafizi sampai kena hina, saya dihina, saya dituduh memecah belahkan parti oleh orang-orang yang ada di dalam MPN Sarawak sekarang ini. Jangan kita tak tahu, ada antara contohnya timbalan MPN Sarawak, Abang Zul Kifli Engkeh. Saya sebut malam ni. Kenapa saya sebut malam ni? Sebab nama saya sudah naik. Kenapa saya tak boleh sebut? Beliau adalah bekas pernah bekerja dengan Barubian. Antara orang yang kuat membawa Azmin. Dan saya ada senarai cabang-cabang di mana Azmin menang di kawasan-kawasan tersebut, cabang-cabang tersebut. Dan saya bawa. Saya ada senarai cabang-cabang di mana Azmin menang. Dan mereka sekarang ini berada di dalam MPN Sarawak. Saya tak mempertikaikan keputusan yang dibuat oleh Presiden. Saya tidak mempertikaikan mereka menang di cabang. Tidak langsung saya mempertikaikan perkara tersebut. Ini demokrasi. Next pemilihan saya akan lawan. Namun begitu, untuk kita nak diam apabila pembahagian kerusi, apabila rundingan dengan parti lawan itu dilakukan di belakang kita tanpa persetujuan ahli, apabila lagi orang-orang yang sepatutnya layak menjadi calon tidak dicalonkan, sebaliknya penyelaras itu diberikan kepada orang yang tidak layak, itu apa tujuan? Adakah itu untuk menguatkan parti atau untuk melemahkan parti? Itu persoalan yang saya bawa. Kalau kita bercakap tentang agenda reform, tetapi dalam parti kita sendiri suara kita disekat, jadi apa reform yang kita cakapkan? Terlebih-lebih lagi pengurusi MPN Sarawak itu baru menyertai Parti Keadilan Rakyat bila PH menang. Dia tak kenal pun erti reform itu apa. Tak payah cerita dengan saya erti reform lah. Tak payah cerita dengan saya erti reform. Sebab anda sendiri pun tak faham erti reform. You don't even have people on the grassroots. Sampai you nak pilih antaranya adalah orang bekas-bekas parti you sendiri, yang mana sebelum ini tak pernah pun join Parti Keadilan Rakyat. Hanya kerana apa? Hanya tak nak letak orang-orang Iswardi dan orang Haji Japas di situ. And you sideline-kan orang-orang lama di cabang-cabang tersebut. Kita boleh cerita secara detail, tapi tak apalah, malam ni kita tak payah buka bekong di dada. Saya nak ceritakan tentang apa yang berlaku police report tersebut, bagaimana dia berlaku. So, dalam interview, bila saya diinterview, mula-mula nama saya tak disenaraikan pun. Tak disenaraikan pun sebagai salah seorang calon dalam pilihan raya negeri Sarawak kali ini. Dan walaupun ada yang mencadangkan nama saya, dan nama itu digugurkan, tapi ada orang yang viralkan, yang leakkan information tersebut, menyebabkan akhirnya antaranya Datuk Seri Hafsah Harun, penasihat Parti Keadilan Rakyat Sarawak, dia mempersoalkan kenapa nama saya tak disenaraikan sebagai calon. Kita kena ingat, calon bukan bermaksudnya yang akan bertanding. Calon mungkin satu tempat tu mungkin ada 2, 3, 4 calon untuk nak jadi calon pilihan raya. Ini bukan calon pilihan raya, tetap bukanlah calon. Saya boleh namakan sebagai potential candidate. Calon berpotensi. Bukan calon, calon berpotensi. Satu tempat tu mungkin ada 2, mungkin ada 3. So calon berpotensi nama saya pun tak ada. Okey, tak apa. So Datuk Hafsah bising, kenapa nama Iswardi tak diletak di dalam tempat tersebut? Dia mempunyai jentera, dia mempunyai kekuatan, dia ada dia punya kekuatan dia sendiri. Kenapa kita kena buang benda ini? Itu menurut beliau. So akhirnya terpaksa dibuat satu interview khas untuk nak interview saya pada waktu tersebut. Kerana interview lain dah habis, dah lama dah tempoh. Yang potential candidate ni dah habis dah interview. So dia interview saya. So dalam salah satu interview tersebut, soalan ditanyakan adalah bagaimana dengan dana? Sekiranya anda dipilih menjadi calon Parti Keadilan Rakyat di tempat yang anda nak bertanding itu, bagaimana dengan dana? Satu, dia ada bagi 4 skill. Skill pertama 1, skill 2, skill 3, skill 4. Ini saya dedahkan malam ini. Skill 1, parti akan bagi 100% dana. Yang mana parti kita tahu tak banyak duit. Kita pun faham. Nombor 4, maksudnya you kena datang dengan 100% dana. Maksudnya parti tak bagi 1 sen pun. Mungkin parti bagi dalam bentuk deposit nak bertanding, itu dia akan bagi. Tapi dari segi dana, nak buat kempen, nak bendera, baju, nak bagi bayar pacar, bayar jentera dan sebagainya, itu parti tak akan bagi. So jawapan anda mana? Satu tadi, parti bagi 100%. Nombor 4, anda 100%. Jawapan saya nombor 4. Maksudnya saya tak berharap kepada duit parti untuk saya nak, kalau dipilih menjadi calon, maka kalau dipilih menjadi calon, saya tidak berharap duit parti untuk saya nak bertanding. So bila saya mengatakan saya tak berharap duit parti, saya kena fikirlah. So macam mana saya nak cari dana tersebut? Sekurang-kurangnya kalau nak bertanding ni di satu PRN
sama ada tak kisahlah di Sarawak ke, di Semenanjung ke, kita memerlukan sekurang-kurangnya 100 ke 200 ribu tu tak lari. Tak adalah dalam bank account kita tu 100 ribu. Tipulah, saya pun tak ada 100 ribu dalam bank account saya. Tetapi saya tahu macam mana cara nak crowdfunding. Crowdfunding ni saya buat business for many years. Dan saya dah buat crowdfunding beratus juta. So tak ada masalah. Nak buat crowdfunding ni bukanlah satu benda yang terlalu susah sebenarnya nak buat. Jadi saya pun buat. Saya kata, okay, saya buat crowdfunding. Katakanlah saya tak dipilih menjadi calon sekalipun. Bila saya buat dinner. So, saya kata salah satu cara untuk saya crowdfunding, di samping saya jual merchandise dalam Bina Negara, saya juga buat dinner. So, tujuan buat dinner ni adalah untuk saya nak kutip dana lah. Kalau sekiranya saya dipilih untuk bertanding. Tapi katakanlah saya tak dipilih untuk bertanding. Kawan-kawan saya lain di Sarawak tu ramai lagi nak bertanding. Saya boleh serahkan wang tersebut kepada kawan-kawan saya yang bertanding di Sarawak. Masa itu Sabah tak tahu lagi. Tapi bila dah tahu ada Sabah lain, apa salahnya kalau kita nak bantu Sabah? Sebab ini dibuatkan adalah untuk tujuan membantu parti, membantu ahli-ahli parti. Okey. Bila saya buat perkara tersebut, dalam poster itu asalnya sebenarnya, poster yang saya buat itu bukan poster itu sebenarnya draft. Dia belum final. Saya tak jemput lagi Datuk Seri Anwar Ibrahim. Saya dah bagi tahu intention saya dengan PA beliau, tapi tak jemput secara formal sebab surat tak keluar lagi. Pada masa itu kita tak finalize tempat dan kita tak finalizekan lagi tarikh. Cuma dalam poster tu kita buat tentative tarikh dia, tempat dia. Dalam AJK kami tak finalize. So bila saya punya one of my member, sukarelawan Bina Negara, kita buat poster, letak dalam grup, saya letak dalam grup untuk minta pendapat, tiba-tiba poster itu leak, keluar. Tiba-tiba jadi viral. Bila viral, ramailah bertanya, nak beli meja untuk dinner, nak membantu. Kita faham. Kadang-kadang mereka bersemangat. Dan saya tak salahkan AJK saya pun. Yang mana siapa yang leak tersebut. Saya tak salahkan. Mungkin mereka berasa excited nak pergi hantar, nak minta supaya kalau nak pergi dinner dan sebagainya. Okay. So, bila benda tu leak, sampai ke MPN Negeri Sarawak. MPN Negeri Sarawak ni, dalam kadar ada di antara mereka yang dengki, yang rasa macam Iswardi ni tak boleh ke depan dan sebagainya, nak kena jatuhkan Iswardi ni, maka dia kata, kita dah jumpa jalan. Jalannya kita boleh katakan bahawa Iswardi menipu menggunakan nama MPN Negeri Sarawak untuk mengutip dana. Okey, saya nak bagi tahu. Number one, dalam poster tersebut tidak ada satu pun ditulis di situ, dia kata dianjurkan oleh MPN Negeri Sarawak atau nama Larry Seng atau nama MPN. Tak ada. Tidak ada satu pun menyebut tentang MPN Negeri Sarawak. Dalam poster itu menulis fundraising dinner sukarelawan Bina Negara untuk PRN Negeri Sarawak. PRN Negeri Sarawak. PRN Negeri Sarawak ikut assumption kepala otak mereka. Dia kata, ini mestilah melalui MPN Negeri Sarawak. Siapa kata duit tu mesti bagi kepada Parti Keadilan? Siapa kata duit itu mesti bagi pada Parti Keadilan? Yes, saya dan Haji Jaafar buat. Tak semestinya dia pergi kepada Parti Keadilan. Saya kata untuk Bina Negara. Mungkin saya nak bagi kepada kawan saya dalam DAP. Mungkin saya nak bagi kawan saya dalam Amanah yang bertanding. Tak semestinya untuk keadilan. Kalau bukan untuk keadilan, kenapa saya kena melalui MPN? Bagaimana sukarelawan Bina Negara ini nak spend duit tersebut adalah terpulang kepada kami. Mungkin kami tak spend pun untuk Pilihan Raya Negeri Sarawak pun. Mungkin kami spend untuk PRU. Mungkin kami spend untuk PRN Sabah. Itu terpulang kepada kami. Kenapa perlu kami melalui MPN Negeri Sarawak dan meminta kebenaran kepada MPN Negeri Sarawak? Sedangkan saya sendiri pun bukan ahli MPN Negeri Sarawak. Kalau MPN Negeri Sarawak ni bijak, dia datang jumpa saya, dia datang jumpa Haji Jaafar. Apa kata kalau kita buat dinner ini bersama-sama, guna nama MPN Negeri Sarawak, lepas tu duit tu kita guna bersama. Kita terbuka kepada cadangan. Kita tak ada masalah. Kan? Tapi tiba-tiba dengan egonya dia nak buat laporan polis kepada saya, kononnya saya menggunakan nama MPN Negeri Sarawak untuk mengutip dana dan menipu orang. Dia guna perkataan menipu itu, bila buat laporan polis, maka itu dipanggil sebagai saman fitnah. Dan kita sudah identify beberapa nama yang kita dah identify yang telah melakukan ataupun kita nampak macam ada ura-ura atau macam ada signifikan untuk melakukan fitnah, telah melakukan fitnah kepada saya, dan saya telah bercakap dengan peguam untuk mengambil tindakan lanjutan, dan saya memberi orang-orang ini dalam masa saya tak bagi 24 jam lah. Saya bagi mereka sehingga hari Isnin ini, sebelum saya berjumpa dengan Selasa lah. Saya bagi Selasa untuk mereka nak mengemukakan tuntutan maaf secara terbuka di dalam Facebook atau mana-mana media sosial yang mana dia tag nama saya. By Tuesday, kalau tak ada,
maka saya akan berbincang dengan lawyer sama ada untuk mengambil tindakan atau tidak. Dan tengoklah, kalau mood saya baik, saya ambil. Kalau mood saya tak baik, saya ambil. Kalau mood saya baik, saya tak ambil. Macam itulah. Bukan mengugut tapi you want to play this game, then you have to play this further lah. Kalau anda betul-betul nak main game ini, then let's play the game. Saya tak ada masalah dalam isu tersebut. So saya harap benda ini jelas. Dalam situasi ini kita jelas bahawa apa yang saya cuba lakukan adalah suatu benda yang berkisar daripada kebolehan saya sebagai seorang ahli perniagaan yang sebelum ini memang kalau saya buat bisnes, saya boleh dapat funding. Saya banyak projek yang saya fundkan, yang saya dapatkan fund nilai ratusan juta. Dan saya dapatkan fund, tolong dapatkan fund. Dan benda itu bukanlah benda yang luar biasa bagi saya. Saya dah biasa buat. Crowdfunding adalah benda yang biasa saya buat. So kalau setakat nak cari 100,000, 200,000 untuk PRU itu, PRN itu bukanlah satu benda yang susah sebenarnya. And it can be done and I'm doing it. Itu perkara yang pertama. Dan alhamdulillah, ramai juga respon berkenaan dengan dinner tersebut. Dan kalau nak tahu berkenaan dengan dinner tersebut, boleh pergi ke website kami binanegara.org. Dekat situ saya ada kita jual table untuk berkenaan dinner tersebut dan kita akan teruskan. Cuma tarikh kita tukar kepada 3 Oktober kerana kita nak kena tengok PRN Negeri Sabah. Kita kena giveaway lah kepada PRN Negeri Sabah. Dan antara jemputan nanti saya war-warkan dalam poster yang kita akan dedahkan tidak lama lagi. Itu yang kita kena clear. Pertama, habis. Jadi kita faham bahawa itu adalah benda yang kami buat, yang kami lakukan atas tujuan untuk bina negara. Bukan setakat untuk Iswardi. Ya, saya bertanding, saya buat fundraising itu sebahagian duit itu, bukanlah sebahagian, ada bahagian portion duit itu saya gunakan, kalau saya jadi calon, saya gunakan untuk saya jadi calon. Tapi kalau saya tak jadi calon, sebahagian itu kita gunakan untuk kawan-kawan lain yang mana menjadi calon. Saya tak ada masalah, tak ada isu. Kalau nama saya tak senarai sebagai salah seorang calon pilihan raya negeri Sarawak pun, saya tak ralat, saya tak menjadi masalah dan bukan cita-cita saya pun nak mengejar pangkat dan jawatan dan apa orang kata jawatan jadi YB yang berkhidmat ke yang apa sebagainya tu. Bukan cita-cita, tetapi kalau ditakdirkan nama saya diberikan, disenaraikan, dibagi tanggungjawab tersebut, maka saya akan memikul insya-Allah dengan cara yang terbaik. Sebab itu saya selalu kata, jawatan itu hendaklah dilihat sebagai bebanan, bukan kemuliaan. Jadi YB ni bukan kemuliaan, tuan-tuan dan puan-puan. Jadi YB ni adalah bebanan. It's a bebanan. Sebab apa bebanan? Orang mati kita kena datang bagi duit. Orang kahwin kita kena datang bagi duit. Orang menikah kita kena datang bagi duit. Orang kenduri kita kena datang bagi duit. Kalau hari raya korban tak korban lembu seekor, kita kena maki. Jadi benda-benda macam tu sebenarnya adalah bebanan. Tetapi bebanan yang kita nak pikul atas tujuan apa? Kita nak memperbaiki rakyat. Kita nak rakyat lebih baik. Itu sepatutnya tugas YB. Bukan tugas YB ni, aku nak jadi YB, nak songlap projek. Bukan aku nak jadi YB sebab aku nak ambil projek ini, projek itu. Itu bukan tugas YB yang sebenar. Sebab itu kalau kita faham tugas dan tanggungjawab seorang YB, YB ni tak boleh jadi kaya. Kalau anda nampak YB anda daripada mula-mula miskin, jadi YB jadi kaya, something is wrong dengan YB tersebut. Something is wrong dengan YB tersebut dan cara pemerintahan dia. Okey, faham sudah cerita. So hari Isnin saya jumpa IO di satu balai polis. Saya tak nak bagi tahu kat mana balai polis tersebut kerana saya tak nak nanti ada ramai orang datang lah. Dan IO pun cakap kita berbincang secara baiklah. Dia ada ambil keterangan dan itu merupakan tugas dan tanggungjawab beliau. Terima kasih kepada IO yang melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut. Kepada yang buat report kepada saya, insya-Allah tidak lama lagi saya akan bagi tahulah siapa beliau. Jangan risau. Okey, balik kepada cerita kita yang lain. Berkenaan dengan Lim Guan Eng, saya sebut semalam bahawa apabila Lim Guan Eng ditahan, sebenarnya dia ada satu permasalahan yang sangat besar dalam pertuduhan tersebut. Kenapa saya kata permasalahan yang sangat besar? Kalau kita baca kenyataan CEO company yang memberi rasuah tersebut, company yang memberi rasuah tersebut, kenyataan SPRM-nya, dia mengatakan dia memberi rasuah tersebut. Antara yang disebut namanya adalah Nazri Aziz. Antara yang disebut nama adalah Najib Tun Razak. Antara yang disebut nama adalah Aziz Rahim. Dan juga beberapa nama yang lain. Di dalam itu, dia cuma menyebut bahawa Lim Guan Eng bersahabat dengan Nazri Aziz. Itu sahaja yang disebut. Selain daripada itu, dia tak sebut. Kemudian dia kata, dia ada menawarkan 10%. Dia menawarkan 10% kepada Lim Guan Eng. Dia kata, Lim Guan Eng, you nak kalau saya bagi 10% duit ini. Lim Guan Eng hanya tersenyum. Dia tidak mengatakan ya, dia tidak mengatakan tidak.
So daripada kenyataan itu, maka terus Lim Guan Eng kena tahan dan dicas di bawah Akta SPRM 2019, Seksyen 16A, subkurungan A besar. Kemudian di bawah Seksyen 23 kalau tersilap, 20 ke 23, di bawah akta yang sama. Jadi kita mempersoalkan, dialah tak apalah kan, kita akan tengok kes ini di dalam mahkamah nanti apabila mahkamah sudah mula bersidang, mahkamah sudah mula datang, sudah mula untuk orang kata apa, membawa kes perbicaraan masing-masing, maka pada masa itu kita akan lihat bukti-bukti yang dibawa. Kita bercakap sekadar apa yang kita baca, yang kita ada, yang sudah dileakkan, yang sudah diketahui. Selain daripada itu, kita tunggu kepada kepada tarikh perbicaraan, dan interesting untuk saya nak dengar apakah bukti-bukti dan juga kes yang hendak dibawa oleh SPRM against Lim Guan Eng ini. Dan bagus juga sebenarnya kes ini dibawa di dalam mahkamah kerana untuk menutup apa orang kata, menutup mulut. Kalau sekiranya beliau tidak bersalah, maka cukup untuk kita nak kata dah habis dah kes terowong. Sebab ada orang persoalkan dari itu, kenapa zaman Pakatan Harapan kes ini digugurkan terhadap Lim Guan Eng? Saya jawab mudah saja. Kenapa kes ini digugurkan? Sebab tidak ada kes. Pendakwa raya nak mendakwa, kena ada bukti. Kalau tak ada bukti, macam mana nak dakwa? Ada orang kata, dakwa je lah. Nak dakwa pakai apa? Nak dakwa macam mana? Kita nak tuduh orang tu mencuri. Okay? Kita nak tuduh si A mencuri. Tapi barang tak hilang, saksi tak ada, bukti-bukti tak ada. Tapi macam mana kita nak tuduh si A nak mencuri? Oh, tuduh je lah. Bawa je lah ke mahkamah. Nanti mahkamah buktikan. Sampai ke mahkamah pun, akhirnya kita nak buang proses mahkamah. Dia akan ambil masa, dia akan ambil kos. Dan kos itu datang daripada duit rakyat. Sebab itu kita ada polis. Polis buat penyiasatan. Selepas siasatan dibuat, dia akan bagi kepada pendakwa raya ataupun SPRM. Dia akan buat siasatan. Selepas itu, dia akan bagi kepada pendakwa raya. Tugas pendakwa raya akan melihat bukti. So, dia lihat bukti, dia tengok-tengok, dia kata, okey, kita boleh buka kes. Maka lepas itu, baru dia boleh buka kes. Bila dia dah buka kes, maka berlaku pendakwaan. Kemudian, pendakwa raya pun boleh kata, oh, nampaknya tak boleh kita nak dakwa ni. Kenapa kita tak boleh nak dakwa? Sebab apa? Tak ada bukti. Bukti kita nak kemukakan tak ada. Dia macam ni, tuan-tuan dan puan-puan. Dalam undang-undang, apa-apa saja undang-undang, sesiapa yang menuduh, dia kena membuktikan. Sesiapa yang menuduh, dia kena membuktikan. Saya bagi satu cerita lah yang pernah berlaku dalam hidup saya. Saya tolong kawan saya untuk satu kes. Kes itu, dia dituduh plagiat. Dia dituduh meniru. Lecturer dia tuduh dia meniru. Saya represent kawan saya ni. Jadi macam lawyer dia lah. Sebab dia dituduh meniru. Di dalam final exam dissertation, dia punya thesis. Dia katakan meniru di dalam thesis tersebut. Kemudian lecturer kita pun kata, oh, dia dituduh meniru kerana saya tanya kepada orang yang menuduh tersebut. Saya kata, kenapa you kata dia meniru? Dia kata sebab apa? Dia punya English, dia punya perkataan yang digunakan tu macam perfect. English dia tu perfect. Ada some English dia tu macam grammar tak betul. Ada some English tak betul. Okey, saya kata, so apakah itu menjadi bukti kepada menunjukkan dia meniru? Dia kata, yelah, itu menjadi bukti lah. Saya kata, ada kemungkinan some parts tu kawan-kawan dia yang mana berbahasa Inggeris tu mungkin membantu dia dari segi grammar. Saya kata, so itu bukan bukti. Ini saya tanya. Okey, saya tanya you all. Yang mana jadi lecturer saya ni. Siapa yang kena membuktikan? Adakah yang menuduh kena membuktikan dia tidak bersalah? Yang menuduh kena membuktikan bahawa yang dituduh itu bersalah, ataupun yang dituduh itu kena membuktikan bahawa diri dia tidak bersalah. Saya kata sebab dalam maksim undang-undang, dalam rules, dalam peraturan undang-undang, dalam dipanggil the basic of the law, ialah he who allege asserts. He who alleges asserts. Maksudnya siapa yang menuduh, dia kena buktikan. So, saya bagi tahu dengan lecturer tu, you all menuduh kawan saya ni plagiat. Okey, kalau dia plagiat, bagilah bukti. Buku mana? Muka surat berapa? Line berapa? Setakat ini tak ada seorang pun datang dengan bukti dia tiru daripada mana. Kalau daripada buku mana? Muka surat berapa? Line berapa? Kalau internet, page mana? Website mana? Tak ada siapa pun datang mengundi. This is all assumption, saya kata. So, adakah anda hendak menuduh saya punya kawan ini based on assumption? Based on your assumption? Without any evidence. The same apa yang berlaku dengan Lim Guan Eng. Dia dituduh berdasarkan prasangka, sangkaan orang. Adakah boleh kita kata seseorang itu bersalah? Macam contohnya, saya pergi jumpa kawan saya. Bro, jom kita pergi merompak malam ni. Lepas tu kawan saya gelak aja. So, dia belah.
Berlaku rompakan. Adakah kawan saya itu boleh kena tangkap? Hanya kerana dia tak mengadakan saya tak nak pergi merompak. Dia tak buat pun rompakan tu. Habis macam mana kita dah kata dia merompak? Kita tak boleh tuduh dia hanya kerana perkara tersebut tak berlaku. Nak buktikan? Buktikan. Okey, Lim Guan Eng terima duit 10% tersebut. Buktikan transaksi tersebut. Buktikan terdapat saksi di mana perkara tersebut. It's at the end of the day, it's orang tu punya statement. Entah betul, entah tidak dia buat kenyataan tersebut. Entah betul, entah tidak. Kalau macam tu, saya pun boleh cakap. Siapa-siapa pun boleh cakap, oh sebenarnya saya pernah offer dulu Najib 10 juta. Dan beliau hanya tersenyum. Lepas tu dia pergi. Adakah kita boleh tuduh Najib hanya berdasarkan kata-kata saya? So those are the things yang people kena take into consideration. But then again, with all due respects dengan proses yang kita ada, saya bercakap berdasarkan kepada apa yang fakta saya lihat hari ini. And it'll be interesting enough untuk kita nak kaji dan lihat apa yang berlaku pada hari tarikh perbicaraan tersebut. Dan saya nak tengok sendiri bukti-bukti yang dibawakan pada hari tempoh perbicaraan tersebut, insya-Allah. Habis cerita Lim Guan Eng tadi, kita beralih kepada cerita Parti Mahathir. Ada yang bertanya kepada saya tadi, baru call tadi, adakah apa maksud Parti Mahathir ni? Kenapa dia kena buat parti baru macam ni? Kenapa dia kena buat ni? Apa rancangan dia sebenarnya? Okey, tuan-tuan dan puan-puan, saya kata untuk dia macam ni. Kita kena faham politik ni is about staying relevant. Tu saya kata tadi, permainan infinite game ni dia kena stay relevant. Kalau dia tak relevan, maka dia akan pupus dengan sendiri. Orang tak ingat dia. So sekarang ni, kalau kita nak bercakap tentang the next election, PRU boleh berlaku pada bila-bila masa. Ujung tahun ni, ujung bulan ni, esok pun mungkin kita, anytime, benda ni boleh berlaku pada bila-bila masa. Now, soalan dia, kalau katalah dia berlaku pada minggu depan, atau esok, atau bulan depan, atau tahun depan, Mahathir nak bertanding atas parti apa? Dia tak boleh bertanding atas parti kunci. Dia tak boleh bertanding atas parti bebas. Dia akan menghadapi masalah. So, the only way untuk dia kekal relevan bersama dengan 6 orang yang lain tersebut, dia kena buat parti baru. Dan ini yang saya sebut sebelum ini. Dia kena buat parti baru. Interesting enough, Syed Saddiq tak ada dalam parti tersebut. Syed Saddiq tak ada dalam 6 orang yang tersenarai tersebut. Dan dia kata bahawa 70% ahli bersatu akan lompat parti sekiranya parti ini terbentuk tidak lama lagi. Well, kalau bersatu ni bukan parti pemerintah, saya percayalah. Tapi kalau bersatu ni parti pemerintah, saya rasa kalau 5% berjaya melompat pun jumpa Mahathir pun bagi saya good enough lah. Dan bagi saya that one is good enough lah. Kan, kalau 5% pun dia orang. Sebab apa? Dia orang ni parti pemerintah, tuan-tuan dan puan. Ni bekas-bekas UMNO ni, tuan-tuan dan puan. Bekas-bekas UMNO yang diajar dan dididik dengan baik oleh Mahathir. It's all about money, it's all about power. Itu je. Kan? Kalau dah berkuasa, takkan kau nak tinggalkan kuasa kau semata-mata nak pergi lompat. Yalah, I mean, with the exception of 2 orang daripada bersatu yang melompat tu lah, itu kita due respect. Macam Mazli umpamanya, kita respect lah. Macam Mukris, kita respect lah. Mukris tu anak dia kan. By the end of the day, akhirnya majority mereka akan stay. Kecuali kalau bersatu tu kalah lah. This is what happened masa bersatu dulu ditubuhkan kan. Ramai daripada UMNO tu yang lompat pergi ke bersatu kerana pada masa itu mereka ada kekuatan dan dia nampak kekuatan itu mereka ini disideline-kan daripada UMNO. Ramai mereka disideline-kan daripada UMNO, terutama orang-orang yang mana pada masa itu orang kuat Muhyiddin dan juga Mahathir dan juga Mukris. Mereka ini yang mula-mula pergi. Dan mereka tahu masa mereka mula-mula buat parti dia tidak ada kekuatan, jadi dia kena bekerjasama dengan Pakatan Harapan pada waktu itu. Maka mereka membentuk satu coalition dan menggunakan Parti Bendera Keadilan Rakyat untuk nak bertanding dalam PRU ke-14 yang lepas. Ini saya silap fakta sikit. Sebenarnya saya kata the only 2 parti yang tak pakai bendera keadilan pada waktu itu adalah DAP dan Warisan di Sabah. Itu kita akan cerita tentang Warisan nanti lepas ini. Balik kepada cerita Mahathir. Kenapa dia kena buat parti sendiri ni? Sebab dia kena kekal relevan. Dia kena kekal relevan dalam parti ini. So, adakah dia nak bekerjasama dengan UMNO ke? Dia akan bekerjasama dengan PH ke? Tak. Dia orang tak akan bekerjasama. Dia kata dia nak jadi third force. Bagi saya sebenarnya bagus juga dia buat macam ni sebab dia akan menggali lubang kubur dia sendiri. Kalau tidak ada support daripada UMNO ataupun Barisan Nasional yang akan diorang take over tidak lama lagi, kalau rancangan mereka gagal untuk take over UMNO dan Barisan Nasional, maka parti Mahathir dan Bersatu akan menjadi parti yang berkubur. Baru-baru ni viral mengatakan bahawa Bersatu akan bertanding 25 ke 30 kerusi macam tu. Jawapan saya tak.
Itu viral tu tak benar sebenarnya. Kenapa saya kata tidak benar? Rundingan masih lagi berlaku. Dan Adi Awang sendiri mengatakan bahawa sekarang ini mereka nak bersama dengan Mufakat Nasional, tetapi dia nak Muhyiddin menjadi Perdana Menteri, membuatkan UMNO marah. UMNO sekarang ni marah dan sekarang ini mengkaji kenyataan tersebut sama ada mereka nak meneruskan atau tidak Mufakat Nasional dengan PAS ini. Kerana seolah-olah PAS ini berada dalam dua kolam. Dia nak kahwin dengan UMNO tetapi dia nak bersenggama dengan Bersatu. Faham maksud bersenggama? Dia nak kahwin dengan UMNO tapi dia nak tidur sekali dengan Bersatu. Pelik lah bang. Jadi dia nak main dua-dua kolam dia nak main. Jadi orang UMNO start mempertikaikan lah. PAS ni macam mana? Setuju ke tak setuju? Kerjasama ke tidak ni? Kalau kau nak kerjasama, kenapa nak lantik Muhyiddin jadi Perdana Menteri? Kenapa tak lantik orang daripada dalam UMNO jadi Perdana Menteri? Orang PAS tak akan dapat jadi Perdana Menteri punya. PAS tidak akan dapat jadi Perdana Menteri. Percayalah, UMNO mati-mati tak akan bagi PAS menjadi Perdana Menteri dan PAS akan selama-lamanya menjadi budak UMNO selagi mana dia bertanding hanya beberapa kerusi. Kita kena tahu bahawa UMNO daripada sejak tradisi dahulu bertanding almost 100 seats. Lebih kurang dalam 70, ada 80, 90 kerusi macam tu. Ambillah 100 kerusi UMNO bertanding. 100 kerusi UMNO bertanding ini, semuanya adalah kerusi Melayu Islam. Majoriti kerusi PAS adalah kerusi Melayu Islam. Majoriti, I would say 99% kerusi Melayu Islam PAS. So kalau sekiranya 100 kerusi UMNO, dia tak akan bagi PAS 50. Takkan dia nak bagi PAS 50, mustahil dia nak bagi PAS 50. So akhirnya dia nak kompromi macam mana? On the ground, tempat yang mana tradisinya memang sejak berkurun lama, UMNO lawan dengan PAS. Daripada tahun 1955 dulu UMNO lawan dengan PAS. Tiba-tiba sekarang ini orang PAS nak bagi laluan dengan calon UMNO ataupun orang UMNO nak bagi laluan dengan calon PAS. Sedangkan mereka ada calon mereka sendiri. Anda ingat orang grassroots nak ikut ke? Contohnya calon PAS ni dah bekerja dekat tempat itu bertahun-tahun. Tempat ni PKR menang contohnya kan. Bertahun-tahun mereka dah kerja kat situ. UMNO pun bertahun-tahun calon ni. Dua-dua calon ni bekerja. Bekerja. Tiba-tiba hari pilihan raya, calon PAS dinaikkan. Calon UMNO ni dia akan fikir. Dia akan kata, aku kerja bertahun-tahun. Berapa puluh ratus ribu duit aku keluar. Calon PAS ni kerja pun tak pernah. Tiba-tiba dia jadi calon. Kita tak payah undi dia. Sama juga. Bila calon di tempat itu, dua-dua kerja, tiba-tiba calon UMNO dilantik. Calon PAS akan kata, aku yang sibuk buat kerja. Aku yang punya grassroots. Grassroots kita punya kekuatan macam ni. Orang UMNO tu yang macam itu punya orang dipilih menjadi calon. Kami tak akan sokong. So akhirnya, pertembungan itu menyebabkan kelebihan kepada Pakatan Harapan. Pertembungan itu memberi kelebihan kepada Pakatan Harapan. So, tapi Rafizi kata dulu, kalau UMNO dan PAS gabung, pada masa itu teruk kita. Betul Pada masa itu teruk Pakatan Harapan. Teruk PKR, Parti Keadilan. Kalau UMNO dan PAS bergabung. Betul dalam keadaan di mana pada masa itu PAS tidak ada kekuatan. PAS bukan kerajaan. Pada masa itu, even kalau UMNO nak bagi PAS 10 kerusi pun, PAS tak kisah. UMNO nak bagi PAS 20 kerusi pun, PAS tak kisah. Sebab ujungnya, asalkan mereka dapat berkuasa dan mengalahkan Pakatan Harapan pada waktu itu. Tetapi sekarang ini, nak atau tidak, PAS pun bercita-cita tinggi. Takkanlah dia nak bagi UMNO jadi Perdana Menteri. Takkanlah Haji Hadi itu tak layak jadi Perdana Menteri, kata mereka. Dan mereka pun menurut sumber-sumber di dalam PAS mahu supaya salah seorang pimpinan mereka menjadi Perdana Menteri. Sama ada Haji Hadi lah jadi Perdana Menteri. Dia nak Haji Hadi jadi Perdana Menteri. Mereka nak Haji Hadi jadi Perdana Menteri. Itu merupakan sumber daripada dalam PAS sendiri. Mereka tak sanggup lagi dihina dan dicerca bersenggama bersama dengan parti yang rasuah, bersama dengan parti yang merompak duit rakyat, yang mencuri duit rakyat. Diorang tak sanggup lagi. Sebenarnya PAS tak sanggup lagi. Dia nak kalau boleh sekarang ni dia lead. Sebab apa? Image PAS, image yang bersih.
Suka atau tidak, image PAS adalah image yang bersih. Tak ada lagi kes rekod jenayah kena merompak lah, pecah amanah dan sebagainya. Berbanding dengan image UMNO. Jadi dia kata, sepatutnya UMNO tak boleh ke depan. Sebab UMNO sekarang ini sudah menjadi liability. Yang kena ke depan adalah parti PAS. PAS kena ke depan dan lead. Dan PAS mestilah dicalonkan menjadi Perdana Menteri ataupun bukan daripada UMNO. Muhyiddin lah. So, mereka tak boleh nak calonkan UMNO menjadi Perdana Menteri. Kalau mereka nak calonkan UMNO, siapa? Siapa dalam UMNO layak nak jadi Perdana Menteri? Najib. Ada kes. Zahid. Ada kes. Siapa? Tok Mat. Tok Mat memanglah tak ada kes. Tapi dia bertanding adun. Dan dia timbalan presiden. Takkan dia nak membelakangi presiden dia? So, siapa yang dalam UMNO layak nak jadi Perdana Menteri? So, akhirnya benda ini menimbulkan dilema di dalam pimpinan PAS. Dan PAS kata, tidak lain tidak bukan, kita mesti lead mufakat nasional. Dan PAS tahu mereka mempunyai kekuatan untuk lead mufakat nasional. Mereka tahu mereka mempunyai kekuatan. Tapi, ada satu lagi tapinya. Tapi apa dia? Kalau PAS letak Haji Hadi, dia tu bukan favourite di kalangan non-Malays. Di kalangan orang bukan Melayu dan bukan Islam, Hadi bukan favourite. Dan mereka akan kehilangan undi di kawasan orang bukan Islam. Di kawasan yang bukan majoriti tetapi 50-50 Islam dan bukan Islam. Dan juga kawasan di mana non-Malays lah, non-Muslim lah. Contohnya di Sabah dan Sarawak. So mereka tak boleh nak letakkan Hadi dulu. So kena letak siapa? Kena sebutlah nama Muhyiddin Yassin. So bila sebut nama Muhyiddin Yassin, nampak neutral sikit sebab Muhyiddin sekarang ni orang suka keluar TV kan. Tapi bila dah menang nanti, then kita letak Haji Hadi Awang sebagai calon Perdana Menteri Malaysia. Dan pernah berlaku di Selangor. Bukan Selangor, yalah, pernah berlaku di Selangor. Di mana tahun 2014 kita sepatutnya bagi nama Kak Wan jadi Perdana Menteri, jadi Menteri Besar. PAS letak nama calon dia jadi Menteri Besar juga. Not impossible for that thing to happen. Di peringkat Perdana Menteri. Sekarang ni dinamakanlah Muhyiddin Yassin. Tapi hakikat agenda sebenar mereka nak letakkan orang dia jadi Perdana Menteri. Tapi tak boleh reveal dulu sekarang. Saya sebut-sebutlah kan. Ini information daripada dalam PAS sendiri. Bahawa mereka tidak boleh berharap kepada calon UMNO. Siapa calon UMNO yang layak untuk jadi Perdana Menteri kalau mereka menang PRU? Siapa? Tak ada. Dan kalau mereka sebut pun nama calon UMNO, makian rakyat tu balik kepada dia orang. Dia akan dituduh sebagai pembela orang yang perompak, pembela perasuah, pembela orang yang menindas rakyat. Dia tak nak liability itu. Tapi dalam masa sama mereka nak menang pilihan raya. Dia nak menang pilihan raya. So PAS kena bermain politik dalam isu ini dan dia meletakkan Muhyiddin Yassin sebagai calon Perdana Menteri mereka. Nampak permainan di situ? Tetapi hakikat sebenar bukan dia nak Muhyiddin. Dia letak orang dia, Haji Hadi, sebagai Perdana Menteri Malaysia yang seterusnya nanti. Okay. So, itu PAS, permainan PAS. Saya sebut tentang Sabah. Berkenaan dengan Sabah ini, saya masih still relevan apa yang saya sebut malam tadi. Bahawa warisan kalau dia tidak berbahagi kerusi secara adil, adil maksudnya bukan sama rata, tetapi maksudnya tempat yang sepatutnya kekuatan ada pada Parti Keadilan bagilah. Sabah ni, Parti Keadilan mempunyai ahli kedua paling besar di Malaysia tau. Betul, yang itu saya silap fakta sikit. Saya kata warisan pakai bendera Parti Keadilan pada PRU ke-14. Saya silap. Warisan tak pakai bendera keadilan. Tetapi pada waktu itu sentimen Pakatan Harapan dan juga warisan kuat. That is why followers, ahli-ahli Parti Keadilan Rakyat dan DAP pada masa itu memberi undi kepada warisan. Tapi jangan sampai ahli-ahli merasakan bahawa mereka dikhianati kerana rundingan itu tidak adil. Warisan jangan anggap diri dia mempunyai kekuatan seorang saja. Kita, even keadilan pun kami tidak mempunyai kekuatan seorang. Tak ada. Kita tak ada satu parti yang dominan. Even UMNO pun dia tak boleh kata diri dia dominan. Tak ada. Tak ada satu parti di Malaysia di mana dia boleh bergerak sendiri. Tidak ada. Sama ada kita kekurangan daripada segi jentera, ataupun daripada segi keahlian, ataupun daripada segi dana, semua kita ada kekurangan masing-masing. Tetapi bila kita bekerja sama, maka dia membentuk satu kekuatan yang kuat. Tuan-tuan dan puan-puan, saya sebut benda ni sangat-sangat penting, crucial untuk warisan. Sekarang ini menjaga hati komponen-komponen parti lain. Jangan anggap anda boleh menang sendirian. Tak. Komponen parti lain seperti DAP, seperti Amanah, seperti Keadilan, kita kena jaga hati mereka di Sabah ini. Di end of the day, mereka pun orang Sabah. There is no istilah parti lokal dah.
Dan kerjasama kalau kita nak membentuk negara, kita perlukan semua. Be it local or non-local. Parti-parti ini perlu bekerjasama untuk membentuk kerajaan yang stabil. Bukan kerajaan pengkhianat yang macam ada sekarang ini. InsyaAllah. Jadi, itu antara benda yang saya nak ungkapkan. Harap anda faham insyaAllah. Seperti mana yang saya kata, kalau siapa nak beli jersey dan merchandise serta memberi donation kepada tour yang saya akan buat dan sedang buat, dan minggu ni saya pergi ke Kuantan. Hari Jumaat ni saya pergi ke Kuantan. There's another program. And then hari Sabtu Ahad saya akan berada di Melaka. There's another program yang dijemput. Dan kita akan travel ini akan memerlukan kos-kos tertentu. Jadi kalau nak menderma ataupun nak membeli merchandise kami, bolehlah pergi ke binanegara.org/binanegara.org lah. Tengoklah dekat situ. Okey, sekian saja daripada saya, tuan-tuan dan puan-puan. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesilapan. Dan mohon maaf kalau ada apa-apa. Doakan saya, insyaAllah. Saya doakan tuan-tuan dan puan-puan sentiasa dalam rahmat lindungannya dan juga sentiasa dalam kesejahteraan. Dan semoga apa yang berlaku ini ada hikmah, dan insyaAllah saya tidak takut, saya tidak gentar. Kartel saya lawan, PN saya lawan, GPS saya lawan. Apa yang penting tuan-tuan dan puan-puan, semangat saya ada, semangat kerana tuan-tuan dan puan-puan yang memberikan semangat kepada saya. Terima kasih saya ucapkan untuk saya live tiap-tiap malam. Share, itu yang paling penting. Sekian daripada saya. Kita jumpa lagi. Kita ucapkan sama-sama, lawan. Tetap lawan. Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.